Selamat sejahtera kepada semua subscriber saya. Saya Lee Kuet Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Video instructional ini adalah berkenaan dengan bab 3 iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara di mana subtopik yang dikaji adalah berkaitan dengan ekonomi dua sektor, bahagian 2. Untuk maklumat pelajar, bab 3 penentuan keseimbangan pendapatan negara ini mempunyai 4 subtopik yang utama dan subtopik yang kita tengah fokuskan adalah 3.2 iaitu ekonomi dua sektor. Berkaitan dengan konsep keseimbangan pendapatan negara, pelaku-pelaku ekonomi dia adalah terdiri daripada isi rumah, firma, kerajaan dan juga sektor luar. Dan untuk maklumat pelajar, ekonomi yang kita tengah fokuskan ini adalah ekonomi dua sektor. Bermaksud apa yang kita kaji nanti hanya berkaitan dengan isi rumah ataupun firma sahaja. 3.2 Ekonomi dua sektor. Untuk maklumat pelajar, video instructional yang sebelumnya, kita pun sudah bincang pasal aliran pusingan pendapatan, komponen AEAS dan JW, serta syarat keseimbangan. Okey, jadi untuk video instructional ini, kita akan fokus pasal konsep unit isi rumah sahaja. Berkaitan dengan konsep unit isi rumah, terdapat beberapa subtopik kecil yang pelajar perlu kuasai, iaitu YD iaitu pendapatan boleh guna, C perbelanjaan penggunaan dan S tabungan. Okey, YD itu adalah Y disposable lah, C consumption dan S ini adalah saving. Seterusnya kita akan kaji tentang fungsi C dan S, faktor yang mempengaruhi C dan S, konsep MPC dan MPS, hubungan YD, C dan S, dan yang terakhir itu adalah berkenaan dengan hubungan MPC dan MPS. Okey, jadi sekarang kita akan fokus yang berkaitan dengan YD, C dan S. YD, C dan S. Okey, jadi sekarang kita akan kaji apa itu C dulu. Jadi untuk maklumat pelajar, itu sebenarnya adalah perbelanjaan penggunaan. Sebagai peringatan, C ini adalah consumption. Okey, dia sebenarnya adalah perbelanjaan yang dilakukan oleh isi rumah terhadap barang dan perkhidmatan. Okey, jadi pelajar boleh tengok aliran pusingan pendapatan ini. Sekarang yang kita fokuskan adalah berkaitan dengan isi rumah. Dan C, perbelanjaan penggunaan dia, inilah dia. Okey, bermaksud isi rumah yang membuat perbelanjaan terhadap firma. Perbelanjaan apa yang dibuat ini? Ya, atas pembelian barang dan perkhidmatan. Okey, jadi itu berkaitan dengan C. Okey, seterusnya yang kita kaji adalah berkenaan dengan S, tabungan. Jadi apa itu tabungan? Okey, dia sebenarnya adalah lebihan pendapatan yang tidak dibelanjakan. Okey, jadi pelajar boleh rujuk balik sebab kita masih tengah kaji pasal isi rumah. Isi rumah apabila dia dapat pendapatan. Okey, jadi dekat sini pendapatan ini sebenarnya sama dengan YD lah, pendapatan boleh guna ya. Okey, nanti Miss akan beritahu kenapa Y ini dia akan sama dengan YD. Okey, itu kemudian. Jadi apa yang Miss nak anda fokuskan, kita kata YD itu pendapatan yang diperoleh bagi isi rumah akan digunakan untuk tujuan perbelanjaan penggunaan, dan kalau ada lebihan pendapatan yang tidak dibelanjakan itu sebenarnya adalah tabungan. Dan kurungan S. Ingat, S itu adalah saving. Dan sebagai peringatan, pelajar boleh nampak yang ini adalah dotted line kan? Jadi jangan lupa, tabungan ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada bocoran. Okey? Okey, seterusnya kita sambung dengan YD. YD itu adalah Y disposable
iaitu pendapatan boleh guna. Di mana kita kata pendapatan boleh guna adalah pendapatan yang boleh dibelanjakan. Okey, sebabkan dia terdiri daripada C kan, perbelanjaan penggunaan atau ditabungkan. Tabungan itu saving kan. Jadi itu adalah tujuan dia lah. Selepas pembayaran cukai. Okey. Jadi anda boleh nampak YD sebenarnya sama dengan C tambah S. Kan ini YD kan. Dia kata dia boleh dibelanjakan dan ditabungkan. Ini dibelanjakan dan yang ini adalah ditabungkan. So consumption, kita tambah lagi saving. Dan definisi ini juga nyatakan bahawa selepas pembayaran cukai. Dengan demikian, kita boleh kata bahawa YD sebenarnya juga sama dengan Y tolak T. Okey? Untuk maklumat pelajar, T ini merujuk kepada tax ataupun taxation, iaitu struktur pencukaian. Okey, jadi pendapatan yang telah dibayar cukai, okey, cukai itu biasanya melibatkan cukai pendapatan individu lah. Maka kita akan dapat pendapatan boleh guna. Dan untuk maklumat anda, pelajar sepatutnya telah belajar berkaitan dengan definisi bagi pendapatan boleh guna semasa anda belajar bab 2 kan? Sekarang anda belajar rumus dia. Okey? Dan kita kata bahawa dalam ekonomi dua sektor ini, sebenarnya T sama dengan kosong. Maksudnya, tiada cukai yang akan dikenakan. Kenapa? Sebab kan tadi Mi sudah beritahu bahawa dalam ekonomi dua sektor, kita hanya ada isi rumah dan prima sahaja. Tak ada kerajaan kan? Kalau tanpa kerajaan itu, maksudnya tiada cukai yang akan dikenakan. Okey, itulah sebab nanti kita akan gantikan T ini sama dengan kosong. Dengan reti kata lain, kita akan dapat bahawa YD sama dengan Y untuk ekonomi dua sektor sahaja. Ingat, untuk ekonomi dua sektor, YD sama dengan Y. Sangat penting ya. Okey, jadi dekat sini kita juga boleh kata bahawa sebenarnya Y juga sama dengan C tanpa S. Sebab dalam ekonomi dua sektor, kan YD sama dengan Y kan? Maka pelajar boleh tulis YD ataupun tulis Y. Sebenarnya dia memberi maksud yang sama sahaja. Okey? Okey, dengan demikian selesailah perbincangan yang berkaitan dengan YD, C dan S. Sekarang kita akan fokus berkaitan dengan fungsi C dan S. Okey, ada dua fungsi kan? Yang kita fokuskan adalah fungsi C dulu, iaitu fungsi penggunaan. Fungsi penggunaan C. Dia sebenarnya merujuk satu kelok di mana kita kata bahawa dia adalah kelok yang menunjukkan hubungan antara penggunaan dan pendapatan. Okey, ingat ya, itu hubungan dia. Okey, dan kita kata bahawa C sama dengan A tambah BY. Kan kita kaji hubungan C dan Y kan? Jadi anda boleh nampak ada C dan juga ada Y. Untuk maklumat pelajar, nilai A dekat sini sebenarnya dia adalah penggunaan autonomi. Apa maksud penggunaan autonomi? Maksudnya, dia adalah perbelanjaan yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Okey, cuba gantikan Y ini sama dengan sifar. Kan Y sama dengan pendapatan kan? Maksudnya apabila pendapatan kita sama dengan sifar pun, tiada pendapatan pun, ada sesetengah perbelanjaan yang tetap pengguna kena belanjakan. Misalnya apa? Tak ada pendapatan tapi anda tetap akan belanja juga. Ya, makanan kan? Kita sebagai manusia, kita perlukan makanan untuk teruskan kehidupan kita. Jadi kalau tanpa makanan, macam mana kita nak hidup kan? Okey, bermaksud segala perbelanjaan yang melibatkan keperluan asas punya, itu dianggap sebagai penggunaan autonomi. Sekali lagi saya ingatkan, dia adalah penggunaan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Okey? Dan kemudian kita ada nilai B. B ini sebenarnya dia adalah merujuk MPC. Dan MPC ini sebenarnya dia adalah kecenderungan mengguna sud. Kalau bahasa English itu adalah marginal propensity to consume.
Okey. Dan untuk maklumat pelajar, rumus bagi MPC sama dengan perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran raja bagi fungsi penggunaan. Okey, kita lakar bersama-sama ya. Sekarang Miss akan tunjukkan cara nak lakar fungsi penggunaan ini. Okey, seperti biasa, nak lakar raja itu kita mesti sediakan paksi Y serta paksi X. Okey, jadi untuk paksi Y ini kita kena labelkan apa yang perlu dilabelkan. Okey, pelajar kena tengok ya, fungsi penggunaan ini menunjukkan C sama dengan A tanpa BY. Jadi hubungan yang kita nak kaji ini adalah C dan juga Y. Okey, bermaksud paksi yang perlu dilabelkan adalah C dan lagi satu adalah Y. Okey, jadi untuk paksi Y dekat sini kita akan labelkan itu sebagai C iaitu penggunaan. Okey, yang ini asalan. Sementara untuk paksi X ini kita akan labelkan dia sebagai Y. Okey, step yang seterusnya kita akan sediakan satu garis. Okey, di mana garis tersebut adalah 45 darjah. Okey, jadi mula daripada asalan. Okey, dan kemudian pelajar labelkan yang ini sebenarnya adalah Y sama dengan C. Okey, seterusnya kita akan lakar fungsi penggunaan. Untuk fungsi penggunaan itu, okey, kita akan lakar fungsi C lah. Inilah fungsi penggunaan. Dan kemudian kita akan tulis C sama dengan A tanpa B, Y. Salin balik yang ini je. Okey, seterusnya kita cari satu titik persilangan di mana Y sama dengan C. Okey, untuk maklumat pelajar, garis ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada Y dan yang ini adalah merujuk kepada C. Okey, jadi titik yang bersilang itu, ingat titik ini merujukkan keadaan di mana Y sama dengan C. Okey, jadi anda boleh buat dotted line sambung ke bawah dan labelkan ini sebagai Y kosong. Okey, sementara itu ada satu nilai dekat sini. Nilai apa? Jadi sekarang pelajar cuba tengok fungsi penggunaan ini. Okey, pada titik ini, masa itu Y adalah sama dengan kosong. Okey, jadi anda boleh gantikan kalau Y sama dengan kosong, pada masa itu C kan sama dengan A kan? Jadi nilai dekat sini anda boleh tulis A sahaja. Okey, dan dia adalah terdiri daripada yang inilah, di mana dia adalah penggunaan autonomi. Okey, jadi ini adalah lakaran bagi fungsi penggunaan. Okey, ini adalah lakaran raja yang telah dihasilkan tadi itu. Jadi sebagai peringatan, ini adalah Y. Okey, dan ini adalah C. Okey, jadi kita boleh nampak pada Y kosong itu, iaitu pada titik ini, kita kata masa itu Y sama dengan C. Okey, ingat saya ulang. Pada tingkat pendapatan Y kosong, kita dapati bahawa Y dia adalah sama dengan C. Okey, maksudnya semua pendapatan telah dibelanjakan. Okey. Seterusnya, kita cuba tengok Y1. Okey, anak panah yang ditunjuk dekat sini, yang ini adalah merujuk kepada Y. Okey, yang ini pula adalah merujuk kepada C. Okey, jadi pada tingkat pendapatan Y1, kita dapati bahawa C adalah melebihi Y. Okey, jadi pada Y1, C melebihi Y ataupun Y kurang daripada C. Okey, kita sambung. Pada tingkat pendapatan Y2, okey, jadi kita dapati yang ini, anak panah yang sentuh kelok ini adalah Y kan, fungsi Y kan. Okey, lepas tu tengok anak panah ini pula. Okey, yang ini dia sentuh pada fungsi C. Bermaksud Y adalah lebih daripada C pada tingkat pendapatan Y2. Okey, jadi pelajar boleh nampak dekat sini pada Y2, Y melebihi C sebab Y berada di atas dan C berada di bawah. Okey, jadi ini adalah penerangan yang lebih lanjut lah berkaitan dengan raja yang kita telah lakarkan tadi. Okey. Seterusnya
Okey, kita akan tunjukkan pengiraan berapa nilai A dan Y ini, dan selain daripada itu, okey, kita kena tahu macam mana nak cari fungsi C ini. Dan fungsi C ini sebenarnya adalah rumus dia sahaja. Kita nak nyatakan fungsi C yang ada angka punya. Maksudnya nilai A itu berapa dan nilai B itu berapa. Okey, jadi untuk yang selanjutnya, kita akan gabungkan rajah dengan jadual ini sekali untuk terangkan pengiraan bagi fungsi penggunaan. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan bagaimana kita nak cari nilai A dan Y ini. Dan nilai A adalah merujuk yang ini dan Y adalah merujuk yang ini. Okey, jadi anda pun sudah tahu bahawa C sama dengan A tambah BY kan? Dan pada masa itu, kalau katakan Y sama dengan sifar, okey, kita akan cuba tengok C dia adalah berapa. Jadi itu sebenarnya adalah penggunaan autonomi. Kalau sekarang kita cuba tengok berdasarkan jadual ini, okey, nak dapatkan nilai A ini, pelajar hanya perlu rujuk pada jadual dan cuba tengok pada masa itu ataupun pada titik ini, kan masa itu Y sama dengan kosong kan? Jadi kita kena cari nilai C. C dia sama dengan berapa apabila Y adalah sifar. Okey, cuba tengok melalui jadual. Fokus kepada kolom Y itu. Apabila Y sama dengan kosong, yang ini, C dia adalah 60. Jadi kita tahu bahawa nilai dekat sini adalah 60. Okey, itu adalah penggunaan autonomi. Okey, bagaimana pula dengan Y? Okey, nak cari nilai Y kat sini. So, seperti apa yang Miss telah beritahu tadi, titik ini merujuk apa? Ya, dia merujuk bahawa Y sama dengan C. Kan tadi Miss sudah beritahu yang kelok ini dia sebenarnya adalah Y. Yang ini adalah C. Jadi kita cari satu keadaan di mana Y kena sama dengan C punya. So supaya kita dapat nilai Y itu. Okey, jadi pelajar boleh fokus pada jadual ini. Cuba tengok di mana Y sama dengan C punya. Okey, ini yang ini. Kan dua ini sama kan? Okey, kalau Y sama dengan C iaitu 300, bermaksud nilai Y dekat sini dia sebenarnya sama dengan 300. Okey, jadi kita telah selesai jawab yang ini, berapakah nilai A dan juga Y. Okey, kita sambung dengan yang ini pula. Nyatakan fungsi C. Jadi ini adalah fungsi penggunaan. Okey, jadi nak tunjuk fungsi penggunaan itu, setiap kali ingat anda kena tulis fungsi dia dulu, iaitu rumus dia. C sama dengan A tambah B, Y. Okey, kita kena tulis yang ini dulu. Okey, jadi pelajar pun sudah tahu A ini sebenarnya sama dengan 60. Sebab tadi kita pun sudah cari dah. Okey, cuma sekarang kita nak cari B sahaja. Dan untuk maklumat pelajar, B ini sebenarnya dia adalah merujuk MPC. Okey, iaitu kecenderungan mengguna sud. Apakah rumus MPC? Iaitu perubahan C bahagi perubahan Y. Kalau nak cari perubahan C ini, maksudnya kita guna C1 tolak C0. Okey, untuk maklumat pelajar, nak cari perubahan C ini, sebenarnya anda boleh pilih mana-mana satu angka daripada jadual ini. Katakan, sekiranya saya anggap 140 ini adalah C1. Okey, jadi anda kena anggap pada masa itu Y100 ini adalah Y1. Okey, dan lagi satu C yang saya pilih, okey, katakan saya ambil 60, saya andaikan ini C kosong. Jadi, kosong, Y sama dengan kosong ini, dia akan jadi sebagai Y kosong. Pilih mana-mana dua sahaja. Okey. Jadi sekarang perubahan C ini dia merujuk kepada C1 tolak C0, iaitu 140 tolak 60, bahagi dengan perubahan Y, iaitu 100 tolak 0. Okey, lepas tu kita tolak, kita dapati bahawa 80 bahagi 100. Dan yang terakhir itu kita akan dapat B kita sama dengan 0.8.
Okey, dan untuk maklumat anda, nilai B ini memang hanya 0.8 saja. Okey, tak ada apa unit ukuran pun. Okey, jadi sekarang kita pun gantikan B ini ke dalam fungsi penggunaan yang kita nak cari ni. Okey, kita tulis semula. Oleh itu, C sama dengan A. A itu tadi kita sudah kata, kita nak tengok pada Y sama dengan sifar. Jadi C kita 60 kan? Itu sebenarnya adalah A. Jadi kita tulis 60 tambah B. B yang kita cari itu adalah 0.8. Tulis 0.8 Y. Inilah jawapannya. Nyatakan fungsi penggunaan. Jadi pelajar hanya perlu tunjuklah pengiraan yang sedemikian sahaja. Okey, sebenarnya kita juga boleh buktikan macam mana kita nak dapatkan 300 ini melalui pengiraan. Okey, tadi Miss pun beritahu bahawa yang ini, apa maksud titik ini? Satu keadaan di mana kita kata Y sama dengan C kan? Okey, sekarang saya akan buktikan Y kita akan dapat 300. Tapi kali ini kita bukan tengok melalui jadual. Miss akan tunjuk melalui pengiraan dia. Okey, cuba tengok ya. Jadi untuk C ini, kita gantikan fungsi C yang kita telah cari tadi. Okey, di mana dia sama dengan 60 tambah 0.8Y. Dan jangan lupa tulis semula Y itu kat sini. Okey, kemudian kita pindah saja. 0.8Y ini pindah ke depan. Jadi, positif akan tukar jadi negatif lah. Sama dengan 60. Seterusnya, yang Y tolak 0.8Y. Jangan lupa Y ini sebenarnya depannya adalah 1. 1Y tolak 0.8Y. Maka ini adalah 0.2Y sama dengan 60. Okey, kemudian kita guna Y sama dengan 60 bahagi 0.2. Jadi apabila kita nak selesaikan, dia akan dapat Y sama dengan RM 300 juta. Sebab ini semua RM juta kan? Okey, jadi anda boleh nampak jawapan ini sebenarnya sama dengan ini punya. Okey, cuma satu kita tunjuk melalui pengiraan, lagi satu kita terus tengok melalui jadual. Okey, itulah pengiraan bagi fungsi penggunaan. Jadi selesailah perbincangan yang berkaitan dengan fungsi C dan seterusnya kita akan fokus tentang fungsi S sahaja. Fungsi tabungan S. Dia adalah satu kilo yang menunjukkan hubungan antara tabungan S dan juga pendapatan Y. Di mana kita kata S sama dengan negatif A tambah kurungan $1 BY. Anda boleh nampak hubungan antara S dengan Y. Inilah dia, hubungan dia. Okey, jadi ingat fungsi ini ya. Dan negatif A ini sebenarnya dia adalah merujuk makan tabungan. Apa maksud makan tabungan dekat sini? Kan tadi A itu kita kata bahawa dia adalah penggunaan autonomi. Maksudnya kalau tanpa pendapatan, anda tetap kena buat perbelanjaan. Jadi, macam mana anda boleh buat perbelanjaan tanpa pendapatan? Ya, anda akan keluarkan daripada saving anda, daripada tabungan anda kan? Itulah sebab kenapa kita kata negatif A ini sama dengan makan tabungan. Okey? Okey, seterusnya $1 B. Ingat, B ini adalah MPC kan? Jadi $1 B dia sama dengan MPS di mana kita juga boleh kata MPS sama dengan perubahan S bahagi dengan perubahan Y. Jadi sekarang kita akan cuba tengok bagaimana nak lakar fungsi tabungan di mana S sama dengan negatif A tambah $1 BY. Okey, untuk maklumat pelajar, kalau kita nak lakar fungsi tabungan ini, pastikan sebelum ini anda sudah lakar fungsi penggunaan. Sebab dia sebenarnya adalah saling berkaitan punya. Okey, jadi fungsi penggunaan kita akan berada di atas dan fungsi tabungan kita akan berada di bawah fungsi C ini. Okey, jadi seperti biasa, kita akan sediakan paksi Y serta paksi X. Okey, jadi untuk paksi Y ini kita akan labelkan S. Okey, dan sementara untuk paksi ini kita akan labelkan Y. Sebab untuk maklumat pelajar,
fungsi S ini sebenarnya kita tengah kaji hubungan antara S dengan Y. Okey? Jadi pastikan kelok yang anda sediakan, paksi dia mesti berkaitan dengan S dan juga berkaitan dengan Y. Dan jangan lupa kena ada asalan. Okey, sebelum kita teruskan, biasanya saya akan cadangkan pelajar supaya panjangkan dotted line yang dari atas punya sehingga ke bawah. Okey, dan labelkan dulu ini adalah Y ya. Kalau anda nak letak Y kosong pun boleh je. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok ya. Kita nak lakar fungsi tabungan. Jadi anda pun tahu bahawa fungsi S ini sama dengan negatif A kan? Bermaksud yang ini atas punya adalah A. So gap dia begitu besar. Jadi negatif A itu sini sifar kan? So negatif akan berada di bawah. Dan pastikan gap dia adalah sama punya. So kalau katakan gap sini sebesar macam ini, bawah pun sama. So yang ini akan jadi negatif A. Okey. Dan sekarang dengan adanya dua titik ini, okey, kita akan lakarkan fungsi S dengan sambungkan dua titik tersebut. Okey, dan anda boleh labelkan S sama dengan negatif A tambah kurungan 1 tolak B Y. Okey, jadi ini adalah fungsi tabungan. Okey, kita cuba tengok raja ini dengan lebih lanjut. Okey, kan titik ini, tadi Miss kata dia sebenarnya merupakan apa? Ya, satu keadaan di mana kita kata Y. Yang ini kan Y kan, pendapatan. Sama dengan C. Titik ini merujuk Y sama dengan C. Okey, berdasarkan rumus yang anda sudah belajar. Kan kita kata Y sama dengan C tambah S. Inilah rumus yang kita belajar kan? Jadi sekarang soalan saya. Semua pendapatan yang diperoleh ini telah dibelanjakan. Okey, jadi tabungan anda macam mana? Ya, mestilah sifar kan? Okey, itulah sebab masa anda buat dotted line ini dan tarik sehingga ke bawah, anda akan dapati pada masa itu S dia adalah sifar punya. Okey, kenapa? Sebab semua pendapatan anda telah dibelanjakan. Katakanlah pendapatan anda adalah 2,000. Anda sudah belanja sebanyak 2,000 sebagai perbelanjaan penggunaan. Maka tabungan anda jadi sifar lah. Okey, itulah sebab dia kena berada pada titik ini. Okey, jadi itu adalah penerangan yang lanjut lah. Okey, dengan demikian kita boleh kata bahawa pada Y kosong, okey, kita dapati pada masa itu Y sama dengan C. Kalau Y sama dengan C, masa itu S kita adalah sama dengan? Ya, sama dengan sifar. Okey, itu apabila Y sama dengan kosong. Okey, kita cuba tengok yang lain punya. Katakan sekarang, okey, saya nak kaji Y1 ah. Okay, ini dotted line saya. Katakan ini adalah Y1. Panjangkan sehingga ke bawah juga. Okey, yang ini adalah Y1 ya. Okey, sekarang saya nak hantar fokus pada tingkat pendapatan Y1. Cuba tentukan hubungan antara Y dan C. Okey, kalau anda kurang pasti, ingat yang ini, kelok yang berwarna kuning ini adalah Y. Okey, walaupun saya tulis Y sama dengan C, tapi ingat dia adalah Y ya. Jadi sekarang Miss nak anda tengok pada tingkat Y1. Okey, mula dari sini ya, bagi dia naik sehingga sentuh. Ini kelok yang warna kuning. Bermaksud ini adalah Y. Mana C kita? Atas lagi. So, bermaksud pada tingkat pendapatan Y1, Y adalah kurang daripada C sebab C berada di atas, Y berada di bawah. Maka kita kata Y kurang daripada C. Okey, jadi kalau Y kurang daripada C, fikir secara logik. Pendapatan anda kurang daripada perbelanjaan. Maksudnya anda belanja banyak. Lagi banyak daripada pendapatan anda. Jadi tabungan anda macam mana? Ya, anda mesti keluarkan duit daripada tabungan anda kan? Itulah sebab anda boleh nampak tabungan anda akan jadi
negatif. Kalau anda panjangkan total line itu sehingga sentuh fungsi S, kan fungsi tabungan yang ini kan, sentuh fungsi S. Anda boleh nampak fungsi S kita mencatat nilai negatif pada tingkat pendapatan Y1. Okey, sebab sini kosong kan. So yang ini bawah lagi, jadi negatif lah. Itulah sebab kita kata pada tingkat pendapatan Y1, apabila Y kurang daripada C, S sama dengan negatif. Dia akan mencatat nilai negatif. Okey, kita tengok lagi satu keadaan. Kali ini pula saya nak tengok Y2. Okey, so buat satu dotted line. Okey, panjangkan sehingga ke bawah juga. Labelkan Y2. Okey, jadi sekarang Miss nak anda tengok pada tingkat pendapatan Y2 ya. Okey, cuba tengok hubungan antara Y dengan C. Okey, so ini Y2, bagi dia naik. Sentuh kelok ini. Yang ini adalah C, fungsi C kan. Naik lagi, sentuh yang ini, warna kuning punya. Ya, ini adalah Y. So, bermaksud pada tingkat pendapatan Y2, Y adalah lebih besar daripada C. Jadi, kita pun tulis Y lebih daripada C. Fikir secara logik berdasarkan rumus ini. Y sama dengan C tambah S. Sekarang pendapatan anda adalah melebihi perbelanjaan anda. Okey? Jadi tabungan anda macam mana? Ada tabungan kan? Jadi tabungan kita mencatat positif. Okey, cuba tengok. Sambung ke bawah. Sentuh fungsi S. Fungsi S kita kat sini. Okey? Tadi sifar kat sini kan? Ini kan sifar. So, kita nampak bahawa S kita berada di atas sifar. Jadi, dia adalah mencatat positif. Maka, pada tingkat pendapatan Y2, Y adalah melebihi C. Dan pada masa itu, S adalah mencatat nilai positif. Okey, jadi pelajar perlu ingat apabila kita gabungkan fungsi C dengan S sekali, pelajar kena tahu hubungan antara Y, C dan juga S. Okey, itulah hubungan dia. Okey, seterusnya dengan adanya raja dengan jadual ini, okay, Miss akan cuba terangkan bagaimana kita boleh dapat nilai negatif A dan Y yang ditunjukkan pada raja tersebut. Dan selain daripada itu, kita juga akan cuba cari fungsi S. Okey, di mana kita akan tunjuk pengiraan dia. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok berkaitan dengan langkah pengiraan bagi fungsi tabungan. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba terangkan bagaimana kita boleh dapat nilai negatif A yang ini dan juga nilai Y dekat sini. Okey, sebelum kita teruskan, anda boleh nampak raja dekat sini, dia bukan saja ada fungsi C, dia juga ada fungsi S kan? Kami sudah beritahu kalau kita nak lakar fungsi S ini, baik kita lakar fungsi C ini sekali. Sebab dia adalah saling berkait punya. Okey, jadi sekarang kalau berdasarkan raja ini, okey, anda boleh nampak kalau saya nak cari negatif A, anda boleh tunjuk pada masa itu S kita adalah berapa apabila Y kita adalah sifar. Okey, maksudnya saya nak cari nilai S lah sebab ini kan fungsi S kan. Okey, jadi sekarang pelajar rujuk pada jadual. Tengok apabila Y sama dengan sifar. Cuba fokus S dia adalah berapa tu. Okey, Y sifar. Inilah dia. So, S dia negatif 60. So, bermaksud negatif A ini sebenarnya dia merujuk negatif 60. Dan kan tadi Miss kata gap dia ini sepatutnya sama kan? Itulah sebab apabila anda nampak A ini sama dengan 60, yang negatif A ini sepatutnya akan jadi negatif 60 juga. Okey? Okey, kita sambung nak cari nilai Y ini. So, kalau tengok berdasarkan raja, anda tahu bahawa titik ini merujuk apa? Ya, pada masa itu, kita kata S kita sama dengan kosong. Kenapa ya? Sebab titik yang ke atas ini, dia merujuk satu keadaan di mana Y sama dengan C. Kalau Y sama dengan C, bermaksud
semua pendapatan anda telah dibelanjakan. Jadi S anda sama dengan sifar. Kalau katakan pada masa itu anda nak dapatkan nilai Y itu sama dengan berapa, anda boleh rujuk jadual dan cari apabila S sama dengan sifar, Y sama dengan berapa. Okey, kita fokus S yang sama dengan sifar ya. Yang ini. Jadi Y kita sama dengan 300. Dan anda boleh nampak pada masa itu memang Y sama dengan C. Dengan reti kata lain, nilai yang dicatat dekat sini sama dengan 300 RM juta. Okey, jadi selesailah nak bincang pasal nilai negatif A dan Y ini. Jadi sekarang kita akan fokus yang ini. Nyatakan fungsi S. Okey, kalau nak nyatakan fungsi S ini, okey, seperti biasa kita kena tulis fungsi S dia iaitu rumus dia. Di mana S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B kurungan Y. Okey, untuk negatif A ini sebenarnya pelajar memang sudah tahu. Dia adalah negatif 60. Yang masalah dia kita nak cari 1 tolak B ini sahaja. Okey, untuk maklumat pelajar, 1 tolak B ini sebenarnya sama dengan MPS. Dan apakah rumus MPS? Perubahan S bahagi perubahan Y. So, bermaksud kita akan guna S1 tolak S0 bahagi Y1 tolak Y0. Anda boleh pilih mana-mana angka untuk jadikan dia sebagai S1 ke S0 sahaja. Tak ada masalah pun. Katakan, okey, saya anggap 20 ini sebagai S1. Okey, Y1 saya adalah 400. Dan lagi satu nilai yang saya pilih, S0 saya katakan kosong. Jadi Y0 saya akan jadi 300. Bermaksud saya akan guna S1 tolak S0, 20 tolak kosong, bahagi dengan 400 tolak 300. Kalau selesaikan, 20 bahagi 100 dan akhirnya MPS kita akan jadi 0.2. Okey, itulah dia. Okey, lagi satu perkara yang Miss nak tekankan. Okey, pelajar boleh nampak 1 tolak B. Anda tahu bahawa B ini sebenarnya adalah MPC kan? Okey, Miss tunjuk dekat sini ya. 1 tolak MPC sama dengan MPS. Okey, dan MPC ini sebenarnya kita boleh dapat daripada raja kita. Okey, anda cuba tengok yang ini. C sama dengan 60 tambah 0.8Y. Itu sebenarnya C sama dengan A tambah BY. Kan B ini adalah MPC kan? Jadi sekarang kita sebenarnya boleh guna 0.8 ini dan gantikan ke dalam MPC ini. Okey, jadi Miss cuba tunjuk pengiraan dia. Bermaksud kalau saya nak cari MPS, saya akan guna 1 tolak 0.8. Okey, di mana akhirnya MPS dia akan sama dengan 0.2. Jadi anda boleh nampak sebenarnya adalah sama. Bermaksud pelajar boleh guna sama ada cara ini iaitu perubahan S bahagi perubahan Y ataupun guna cara yang ini. Okey, di mana kita pakai rumus MPC tambah MPS sama dengan 1 untuk dapatkan nilai MPS dia. Okey? Okey, jadi sekarang kita sambung sebab kita nak cari fungsi penggunaan. Oleh itu, S sama dengan negatif A. Jadi negatif A ini kita boleh terus dapat daripada jadual di mana Y sama dengan sifar iaitu negatif 60 tambah 1 tolak B. Dan 1 tolak B ini sebenarnya merujuk kepada MPS iaitu 0.2. Okey, gantikan Y. Okey, jadi itu adalah jawapan bagi fungsi S. Okey, seterusnya. Tadi kita dapat 300 ini melalui jadual kan? Okey, sekarang Miss akan tunjukkan melalui pengiraan bagaimana kita boleh dapatkan 300 ini juga. Okey, jadi sekarang yang pertama, apa maksud titik ini? Ya, kan tadi sudah tuliskan.
di mana S sama dengan kosong. Jadi sekarang anda guna fungsi S yang telah diterbitkan ini iaitu negatif 60 tambah 0.2Y sama dengan kosong. Kita terus selesaikan sahaja. Okey, maka anda akan dapat 0.2Y sama dengan 60 dan selesaikan guna 60 bahagi 0.2. Akhirnya anda akan dapat Y akan sama dengan 300 juta. Sama dengan jawapan ini. Okey, cuma pelajar perlu ingat yang tadi ini kita terus tengok melalui jadual sahaja. Okey, di mana kita cari S sama dengan kosong, Y kita 300 kan, yang ini kan. Dan kalau melalui cara ini pula, ini sebenarnya adalah tunjuk langkah pengkiraan untuk dapatkan Y sama dengan 300. Dan memang kita dapati bahawa apabila Y sama dengan C 300, kalau S sama dengan sifar, Y juga akan sama dengan 300. Sebab dia ada kaitan punya. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan pengiraan bagi fungsi tabungan. Kita telah selesai bincang yang berkaitan dengan YD, C dan S serta fungsi C dan S sekali. Jadi setakat ini, adakah anda rasa penerangan Miss adalah mudah difahami? Jikalau ya, jangan lupa subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Okey? Jadi untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Jom, marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Pendapatan boleh guna adalah pendapatan yang boleh apa atau apa selepas pembayaran apa. Jadi yang ini adalah berkaitan dengan tujuan bagi pendapatan boleh guna. Cuba fikirkan jawapan dia. Okey, jadi pendapatan boleh guna adalah pendapatan yang boleh dibelanjakan atau lagi satu adalah ditabungkan selepas pembayaran cukai. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Nyatakan dua rumus bagi pendapatan boleh guna YD. Okey, apakah rumus dia? Okey, jadi bagi rumus YD dia, kita boleh kata YD sama dengan yang ini, iaitu dibelanjakan dan ditabungkan, iaitu YD sama dengan C tambah S. Okey, dan lagi satu rumus adalah berkaitan dengan yang ini, selepas pembayaran cukai, di mana kita boleh kata bahawa YD sama dengan Y tolak T. Ingat, T itu adalah merujuk kepada cukai. Okey, jadi itu adalah dua rumus yang berkaitan dengan pendapatan boleh guna. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Nyatakan fungsi penggunaan. Okey, cuba fikirkan apakah fungsi dia. Okey, jadi fungsi penggunaan C sama dengan A tambah BY. Okey, kita sambung lagi. Nilai A dalam fungsi penggunaan adalah merujuk. Apa maksudnya A ini? Okey, cuba fikirkan jawapan dia. Okey, untuk maklumat pelajar, nilai A itu sebenarnya adalah merujuk penggunaan autonomi. Ingat, dia adalah jenis penggunaan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Okey, kita sambung lagi ya. Nilai B dalam fungsi penggunaan adalah merujuk. Okey, jadi B ini sebenarnya juga sama dengan apa? Okey, nilai B ini sebenarnya juga sama dengan MPC. Ingat, iaitu kecenderungan mengguna sud. Okey, kita sambung lagi. Nyatakan fungsi tabungan. Okey, apakah fungsi S? Okey, fungsi S sama dengan
negatif A tambah kurungan $1 BY. Okey, itu adalah berkaitan dengan fungsi S. Okey, soalan yang seterusnya. Jika Y sama dengan C, okey, maksudnya semua pendapatan telah dibelanjakan, maka S adalah bernilai. Okey, jadi tabungan kita masa itu adalah macam mana? Okey, jadi apabila semua pendapatan telah dibelanjakan, maksudnya tak ada tabungan kan? Maka tabungan adalah bernilai kosong. Okey, kita sambung lagi. Jika Y melebihi C, so bermaksud pendapatan adalah melebihi perbelanjaan. Jadi dia tanya, maka S adalah bernilai apa? Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, apabila pendapatan melebihi perbelanjaan, kita dapati bahawa masa itu tabungan adalah bernilai positif. Okey, soalan yang seterusnya. Ini adalah keadaan yang sebaliknya di mana kita dapati bahawa apabila Y kurang daripada C, bermaksud pendapatan kurang daripada perbelanjaan, maka S adalah bernilai apa? Okey, untuk maklumat anda, jawapan anda sepatutnya negatif. Okey, jadi untuk subtopik yang dikaji ini, pelajar mesti kuasai antara YD, C dan juga S. Okey, selain daripada itu, pelajar juga kena kuasailah fungsi penggunaan dan juga fungsi tabungan. Dan pastikan anda praktis lakar kelok bagi fungsi C dan fungsi S ini. Okey, dan pelajar kena ingat juga, kena tahu macam mana nak buat pengkiraan dia. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan subtopik kecil iaitu YT, C dan S serta fungsi C dan S. Okey, untuk video instructional yang seterusnya, Miss akan terangkan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi C dan S. Okey, kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.